segala azabmu. Ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Ya Tuhanku, bantulah mereka wiranegara yang berkorban nyawa demi negara, bangsa dan agama. Mereka rela berkorban nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kami tak mampu dengan azab siksa-Mu. Ampunilah aku, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, kami tak mampu dengan azab siksa-Mu. Ampunilah aku, ya Tuhanku, lindungi hamba-Mu dari segala azab-Mu. Ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Boleh, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita hari ini dalam page Rakyat Academy. Virus COVID-19. Telah lama, telah setahun kita berada dalam virus COVID dalam kehidupan kita, yang mana bermula bulan 2 tahun lepas sehinggalah bulan 2 sekarang. Jadi kita tengok dan lihat ramai yang para frontliner kita dan segalanya bertukar lumuh, berhempah pula bersama membantu untuk memerangi virus COVID-19 ini. Jadi banyaklah yang berlaku sekarang ni. Rakyat
kehidupannya, dalam ekonomi dia, dalam keadaan masyarakatnya. Kadang-kadang dia terbuka sebagainya. Dalam itu maka hari ini bersama hari ini adalah kita akan bersama dalam membincangkan tentang vaksin COVID-19 yang mana baru-baru ni, terbaru ni, yang terdekat ni. Rakyat kita pula jadi terpinga-pinga pula. Rasa terkejut pula ni. Rasa terkejut pula keadaan ni yang mana ada vaksin terbaru, vaksin ni untuk memerangi COVID. Tapi vaksin ni kita tak tahu lagu mana. Jadi sebelum itulah pohon rakan-rakan yang mana ada dalam Facebook ni, pohon share, like dan share dan komen dalam dalam page Rakyat Akademik ni. Pakat-pakat saya belakang mengikut WhatsApp dan grup-grup kampung. Sama ada tu ada grup-grup kampung tu minta tolong sebar dari grup kampung. Kalau tak boleh guna kalau mak ayah kita tak ada telefon apa panggil? Telefon kau ni nah. Telefon Android dan sebagainya, minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik kakak, mak ayah buka telefon tu dan juga apabila buka telefon tu buka tu daripada mak ayah kita tak ada tu, minta dia dengar sekali untuk kita terang gapo dia kat ni orang panggilnya vaksin ni. Jadi pada masa sama pakat-pakat jagalah kita belakang ni, sebabnya virus ni COVID-19 ni masih lagi berada berlega-lega di kalangan kita dan sebagainya. Jadi kita pakat jarak tu 1 meter kena ada. 1 meter kena ada. Dan pakat-pakat jaga sama-sama lah kita untuk memerangi bersama dalam membantu frontliner kita dalam memerangi bersama. Jadi pada hari ini bersama-sama kita bawa seorang doktor yang bertugas berdekatan dengan kita, iaitu Hospital USN Kubang Kerian. Iaitu Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin bin Tengku Muhammad Fauzi, merupakan pegawai perubatan sarjana kesihatan awam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Baik, alhamdulillah. Sebetulnya doktor, sebelum kita pergi jauh sebagainya tu, minta doktor kenal diri sikitlah sebagainya untuk rakyat kita yang fokus kita dah demi ni sendirilah. Mungkin doktor sebelum tu kita pergi jauh sebagainya, kita kenal diri doktor sebagainya. Jadi minta doktor perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada PAS selaku moderator dan Don Demik lah, page Don Demik Rakyat Demik ni yang sudi jemput saya lah untuk berkongsi berkenaan dengan vaksin pada hari ini. Jadi nama sayanya Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Fauzi. Biasa orang panggil Dr. Din lah, Dr. Din. Dan saya ni asal daripada Terengganu. Terengganu. Jadi kalau ada bunyi slang-slang Terengganu tu agak dimaafkan lah. Saya rasa adik-beradik lah. Boleh faham lah ke. Jadi sekarang ni saya macam yang disebut tadi, saya menyambung sarjana kesihatan awam lah. Maknanya program kesihatan awam. Baru habis master sarjana, sekarang ni tengah menyambung dalam doktorat pula. Doktor kesihatan awam. Pakar ni pakar. InsyaAllah habis ni doa-doa belakang jadi pakar insyaAllah. Jadi sekarang ni saya menyewa di belakang Balai Polis Binjai. Belakang Balai Polis Binjai tu, jalan nak pergi ke Bukit Marak tu, Pecabai Park Binjai tu. Jadi menyewa situlah. Jadi maknanya kira duk dandung Demik jugalah sekarang. Jadi rasa itu sajalah sedikit. Kalau bak kahwin mana dah berkahwin, anak ni nak masuk 7. Umur muda lagi. Tapi Allah bagi rezeki anak ramai. Umur berapa dia? Umur muda lagi 33. 33. Masuk 33. Jadi tuan-puan dan adik kakak sekalian, dengan kita jemput khas untuk rakyat dalam Demik kita ni. Doktor kita kerja pun dekat juga berkaitan dengan kita di Hospital USN Kubang Kerian. Kita nak bincang tajuk hari ini, tajuk yang paling penting dalam kehidupan kita, yang berlega-lega dalam kehidupan kita ni, iaitu kalau dulu atau sebelum ni kita pakat takut dengan COVID-19. Pakat takut dulu ni. Dan ni pula kita pakat ragu-ragu pula berkaitan dengan vaksin COVID-19 ni atau pandemik pula. Di mana tajuk kita pada hari ini iaitu vaksin COVID-19, mencegah lebih baik dari berubat. Sekali lagi amat pohon
sebelum kita pergi jauh sebagainya, minta tolong kepada semua penonton pakat like, share dan komen dalam grup share dan ke grup-grup kampung kita, sama ada melalui WhatsApp, Facebook, IG, Twitter, dan tanya gapo nak tanya dengan hanya menulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kita akan baca dalam ruangan komen ni apa yang tuan-puan nak tanya gapo-gapo dengan doktor kita ni. Berdekatan, kita bawa berdekat ni tuan-tuan. Nak bawa depan mata tak boleh lagi lah ni. Jadi kita berdekatan di Facebook untuk kita bersemuka nak tanya gapo semua berkaitan dengan COVID-19 atau vaksin. Vaksin tu boleh royak dalam ni. Jadi tuan-puan, jadi doktor, dalam sehari dua ni masyarakat kita ada gegar sebagainya, kecek bahagian ujung bahagian kecek pula apa duk lepak dalam grup WhatsApp sebagainya tu lah. Duk kata apa lebih baik daripada sunnah sebagainya tu. Ada lebih baik amal lah apa perbuatan sunnah, habatus sauda sebagainya. Lepas tu duk gegar lah kau menteri. Duk cakap kita gapo dah. Vaksin tak mari-mari tak ada sesuatu. Pas mari vaksin pula ni gegar pula. Ya. Gegar pula pergi dia. Mari pula katanya vaksin ni lagu mana. Boleh itu dak cucuk babi sebagainya. Jadi nak tahu doktor, kita sendiri nak tahu gapo dia tu vaksin ni. Bagaimana dia berfungsi dia tu. Vaksin ni kalau tak tahulah penyakit gapo dia pula nanti kau ubat ke gapo ni. Tu doktor. Okay. Terima kasih kepada saudara Pak. Jadi berkenaan dengan vaksin lah yang kita sebut vaksin, dan tajuk hari ni pun ialah vaksin saya rasa mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-ilaj khairun minad dawa, maknanya pencegahan lebih baik daripada merawat. Jadi vaksin ini sebenarnya adalah tujuan untuk kita cegah sesuatu penyakit. Jadi kadang-kadang lah ada orang keliru lah, maknanya ni kita ni kalau kita sakit memang kita nak ubat. Kita tanya, dan kalau kita sihat apa kita nak ubat? Dan dia tanya, saya sihat lah tu, apa saya nak ubat? Kan? Sebab tu orang tak ada masalah ambil antibiotik. Ya, kita kalau kita pergi klinik kan, kita pergi klinik, kita demam, batuk semua, doktor kata tak payah antibiotik ni. Tapi kita pun nak juga antibiotik. Kau mana pun doktor nak bagi saya antibiotik. Sebab kita tahu antibiotik tu dia nak rawat penyakit. Tapi vaksin ni lagu mana dia bertindak? Vaksin ni ialah suatu bentuk ubat yang kita suntik ataupun kita makan. Ada vaksin yang perlu makan, ada vaksin yang disuntik, kan? Kita suntik dalam tubuh, tujuannya apa? Untuk membentuk immunity tubuh, untuk membentuk antibody tubuh, supaya tubuh badan kita ni dia dah ada bentuk satu memori. Apabila virus tu mula masuk, jadi tubuh badan kita ni terus bertindak untuk melawan virus tersebut. Jadi kalau ada orang beritahu kita lah, macam yang Pak sebut tadi kan, kata apa lah kita sebutkan lah, apa nak vaksin kan. Pada minum air habatus sauda, kita minum segala minyak zaitun ke, habatus sauda ke, ambil vitamin C ke. Saya nak sebut sini bahawa ya betul, habatus sauda, vitamin C, madu, dia juga boleh membentuk antibody tubuh. Tapi antibody secara general, secara umum, keseluruhan antibody. Dia tidak spesifik kepada satu-satu penyakit. Jadi berbeza dengan vaksin ni ialah suatu bentuk ubat untuk kita bentuk antibody khusus kepada satu penyakit. Macam contoh hari ni kita kecek tentang vaksin COVID-19. Jadi bila kita ambil vaksin COVID-19 tu, dia akan membentuk imuniti tubuh kita kepada apa? Kepada penyakit COVID itu sendiri. Jadi dia ada dua fungsi. Yang pertama, bentuk antibody tubuh. Yang kedua, sudah kita dah dilindungi, kita dah ada antibody, kita juga boleh melindungi orang lain. Lagu mana? Dia panggil konsep imuniti berkelompok. Saya ambil contoh ni lah mana untuk yang kali pertama ni, saya nak bagi contoh. Okey, contoh saya kena suntik vaksin. Pa pun suntik vaksin. Okey, sahabat kita pun suntik vaksin. Jadi saya kena COVID. COVID ni tak masuk tubuh saya, dia melantun kena pa. Sebab saya duduk dekat pa sekarang. Pa pun ada vaksin juga. Jadi dia pun tak boleh lekat juga. Dia pun nak melantun ke orang lain, tak boleh juga. Dia menoppak. Vaksin ni dia nak, saya bagi contoh mudah. Mana virus ni nak melompat. Tak boleh nak melompat. Sebab orang dah dilindungi. Jadi itulah yang dimaksudkan imuniti berkelompok. Contoh, saya ambil vaksin, pa tak ambil vaksin. Saya kena bawa virus, katakan. Lepas tu virus ni dia boleh melompat ke pa pun kena, sebab pa tak ada protection, tak ada perlindungan. Tapi kalau pa pun ambil vaksin, semua ambil
ambil vaksin. Jadi virus ni dia tak boleh melompat, akhirnya dia akan mati. Mampu dengan sendiri. Mampu dengan sendiri. Mampu. Itulah yang kita masukkan imuniti berkelompok yang sasaran kita adalah 80% daripada komuniti kita dapat dilindungi oleh vaksin. Itu untuk yang pertama. 80% tu sahabat-sahabat sekalian. Di mana pertama ya adalah vaksinasi antibody. Yang kedua dia nak lindungi sekelompok tu. Jadi kita kena pakai ambil lah. Kalau kita nak mampu rantaian COVID-19 ni, kita pakai ambil dia tak boleh nampak dah. Tak boleh nampak lain tu masing-masing dah. Ada demo dia ambil so, kita ambil so. Dia nampak tak boleh nampak lah sekali mampu dia sendiri. Gitu dia. Jadi setiap apa yang terjadi ni dah macam vaksin ni mesti ada kan jembuat dia. Betul. Jadinya boleh doktor cerita ni siapa dia pengasas vaksin ni dan kandungan dalam vaksin ni apa dia dalam vaksin ni. Vaksin apa dia dah ni orang tu ni. Okey. Terima kasih Pak. Jadi maknanya bila sebut tentang vaksin ni dia sebenarnya vaksin ni dia dah mula kali pertama lah dia diperkenalkan dalam dunia perubatan tahun 1970-an. Bukan 1970-an, tahun 17 mana 1700 lebih. 1700. 1700. 1700. Tahun 1700 lebih. Dia vaksin ni mula diperkenalkan dengan penyakit apa? Penyakit nama dia smallpox. Smallpox ni dia penyakit tu dah tak ada dah sekarang ni. Dia dah tak ada dah sekarang ni. Jadi smallpox ni ialah dulu satu penyakit yang berbahaya. Dia lebih kurang macam jintungan ataupun naik badan. Apa orang sini panggil ke apa? Ya cacah air ke? Dia naik jadi apa? Gelembung. Tapi dia teruk lagi pada jintungan. Dia naik habis seluruh dan dia punya gelembung air tu besar lagi pada jintungan biasa. Cacah biasa. Cacah air. Tapi dia teruk lagi. Tu dipanggil penyakit smallpox. Dia yang jumpa dia nama seorang tu nama Edward Jenner. Edward Jenner ni seorang orang putih lah. Dia doktor perubatan masa tu. Dia asal-asalnya dia tengok ada seorang yang kerja dia perah susu lembu. Seorang puan tu kerja dia perah susu lembu. Dan bila di mana dia perah susu lembu, dia tengok perhati orang puan ni, dia tak kena penyakit smallpox tu. Orang lain kena, dia tak kena. Dia tengok rupa-rupanya orang perempuan ni dia dah kena satu penyakit virus daripada lembu, dia panggil cowpox yang adik-beradik lebih kurang dengan smallpox, menyebabkan orang puan ni dilindungi daripada penyakit smallpox. Jadi idea itulah yang Edward Jenner dia mari ambil, dia kata, dia pun kata lepas tu kita pun ambil darah. Dia nak ambil darah daripada lembu untuk dia bagi vaksin ataupun dia nak suntik kepada orang lain. Jadi mulalah timbulnya vaksin. Sebab tu vaksin ni sebenarnya dalam perkataan Latin, asalnya daripada perkataan Latin. Maksud dia lembu. Vaksin tu sendiri masuk daripada perkataan Latin tu maksudnya lembu. Maknanya sebab apa? Sebab daripada sejarah ni lah. Jadi lepas pada tu dia mula berkembang. Mula-mula dia ambil daripada darah dengan limfa lembu. Ada lymph node lembu. Lepas pada tu dia berkembang sampailah peringkat dia biarkan virus. Dia berkembang. Dan sekarang ni sampailah satu perkembangan yang baru. Yang hari ni orang gaya vaksin Pfizer ni, dia adalah satu bentuk vaksin baru yang dia ambil mRNA. Kalau orang jadi belajar kan, dia ada genetik ni dia ada DNA, dia ada mRNA. mRNA ni satu protein yang kecil, dia ambil sikit saja protein daripada virus tu. Lepas tu dia bentuk dalam makmal dan dia suntik supaya apa? Antibody kita boleh kesan protein tu dan membentuk antibody kepada penyakit tu. Jadi itu perkembangan dia. Tapi walaupun yelah sekarang ni orang yang saya sebut lah isu semasa lah. Ada orang geger dia kata vaksin Pfizer ni bagi kepada VIP saja, frontliner saja. Kita ni boleh vaksin. Dia vaksin Cina. Saya nak terang, dia sebenarnya sama belaka. Sekarang ni masalah vaksin Pfizer, walaupun kita tahu orang kata harga murah lah dia gini, tapi stok dia tu susah nak dapat. Bayangkan Amerika, Israel, negara-negara besar ni kebanyakannya dah book awal-awal dah. Jadi buat boleh kita ni alhamdulillah, saya ucapkan tahniah lah pada kerajaan sekarang, sekurang-kurangnya kita boleh sedikit jumlah vaksin itu Pfizer itu untuk dibagikan kepada rakyat kita. Dan vaksin lain dia tetap sama. Vaksin lain ni dia tetap berfungsi dan dia tetap orang panggil apa, boleh membentuk antibody kepada penyakit. Sebab vaksin-vaksin lama ni, contoh macam Sinovac daripada China, AstraZeneca, yang vaksin yang betul-betul lama ni, sejarah telah membuktikan bagaimana vaksin yang sebegini mampu menghapuskan penyakit. Saya bagi contoh tadi smallpox.
Smallpox alhamdulillah hari ni tak ada dah. Tak ada. Dia tak ada. WHO dah isytiharkan sebagai eradicate, mana tak ada dah dalam dunia. Yang kedua dia ada penyakit polio, Pak. Polio. Orang dulu kalau polio ni kaki jadi tempang. Paru-paru je tak boleh napas, kesan dari polio. Alhamdulillah hari ni polio dah tak ada. Kalau ada pun dah berkurang sangat. Tak ada dah kes polio sekarang. Ini kesan apa? Kesan daripada vaksin. Itulah antara sejarah bagaimana vaksin ini bagi satu kejayaan yang cukup besar dalam dunia perubatan. Jadi kandungan dalam vaksin tu adalah mRNA panggil dah. Dia gini Pak, dia vaksin yang kita ada dekat Malaysia sekarang ni, kita ada satu jawatan kuasa, namanya Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin. Ada lembaga dia. JKJAV. Jadi yang dipengusikan oleh 2 orang pengusi, satu KJ, Menteri Sains, yang kedua Menteri Kesihatan, Dr. Adham Baba. Jadi kedua-dua menteri ni dia dah buat satu, mana jawatan kuasa ni dia akan membentuk suatu tindakan bagaimana nak peroleh vaksin. Jadi kita ada banyak saudara vaksin. Yang baru sampai ni adalah Pfizer. Pfizer ni mRNA vaksin. mRNA. Yang kedua yang nanti akan sampai juga adalah Sinovac, vaksin daripada China. Terbaru pula kena masuk ni. Yang ada berita dalam 2 hari lepas ataupun 2 hari lepas tak silap, ataupun hari ni saya tak sedar, hari ni semalam yang vaksin ni baru sampai. Okey, vaksin Sinovac ni dia kandungan dia berbeza. Dia vaksin yang sebagaimana vaksin yang lama sebelum ni, macam BCG, macam polio, iaitu dia ambil virus, dia ambil virus yang dah dimatikan, dia pun biak virus tu, sudah dia biakkan virus tu dalam dia ada media dia, sudah dia biakkan virus tu, dia akan ambil virus yang dah dibiakkan tu, lepas tu dia matikan. Dia mati virus tu. Lepas pada tu dia akan bersih, cuci apa semua, dia akan botolkan, yang itulah yang jadi vaksin untuk disuntik dalam tubuh. Tu jadi ubat dia. Jadi ubat. Vaksin ni tu jadi ubat dia. Jadi itu antara dia ada satu lagi vaksin AstraZeneca yang daripada Oxford. Yang tu lain pula konsep dia. Jadi ada 1, 2, 3 yang berbeza. Cuma sekarang ni saya cerita pasal Pfizer dengan apa Sinovac sebab apa? Sebab yang tu baru sampai Malaysia. Jadi kalau nak cerita lain kena panggil semula. Jadi kata tak baru-baru ni dalam forum ehwal perdana Islam. Para ahli ulama berhimpun bersama dengan pakar-pakar sebagainya. Mungkin doktor boleh ceritakan balik lah sedikit berkaitan vaksin ni dari sudut agamanya. Saya ialah sikit-sikit sebanyak lah. Kalau mana boleh cerita dia. Saya nak ulah pasal agama ni. Ialah kita bukan bidang kita. Cuma saya nak sebut satu benda. Ialah kadang-kadang nanti mungkin nanti kalau Pak nak tanya pun detail nanti saya akan sebut. Kadang-kadang kita tanya, apa vaksin yang awal sangat mari? Sebelum pada cerita agama tak. Kadang apa vaksin yang awal sangat mari? Saya tak mau cerita tu. Saya nak cerita kita kena anggap bahawa ini adalah suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Alam Nashrah kan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Ketika mana Allah SWT bagi ujian, mana usru ni satu benda yang berat bagi kita, Allah pun akan bagi inna ma'al usri yusra, akan ada kemudahan selepas pada itu. Jadi ini satu sinar baru yang mana Allah SWT lepas pada Allah uji. Yalah kadang-kadang orang sebut, ada orang ustaz sebut lah, ada ustaz sebut kan, dia kata mudarat ke apa COVID ni? Kenapa mudarat COVID ni? Bayang Menteri Agama dia kata. Menteri Agama masuk hospital 7 hari. Kita jangan tengok individu bah. Jangan tengok individu. Nak tahu mudarat, kita kena tengok keseluruhan. Okey, kena tengok keseluruhan mudarat. Mudarat ni kita tengok keseluruhan. Mudarat dari sudut ekonomi. Kena tanya berapa ramai orang tak ada kerja lagi. Berapa ramai orang dibuang kerja. Mudarat dari sudut sosial. Tak kena kata kau kerja sama dah. Betul. Ni kat cara ni kata kau kerja. Betul. Kerja boleh bagi cakap mana boleh bagi dah. Mana boleh bagi. Lepas tu kali ni tak boleh nak bagi dah. Sebab dia dah tak ada dah tu. Lepas tu dari sudut sosial, pendidikan. Berapa ramai budak-budak kita tak boleh nak baca ni ke. Sebab apa tak boleh sekolah. Tu mana kena tengok mudarat dari sudut itu. Bila melihat mudarat itu baru dia mari kaedah bah. Dia ada kaedah. Saya tak ceritalah maknanya boleh ngaji atau bertanya ustaz kita, dia ada kaedah-kaedah yang mana ulama sebut la darar wala dirar. Maknanya jangan kita bagi mudarat, dan kalau ada mudarat pun bila ada mudarat dia akan diringankan. Yang tu mana bila ada mafsadah
kita kena permudahkan. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang bila mana ulama lihat mudarat, dia kita lihat satu mudarat, jadi bila ada penyelesaiannya, kita kena selesaikanlah. Okey, jadi bila timbul isu mudarat, jadi kaedah itulah yang ramai ulama ambil. Sebelum kita bahas dulu vaksin ni halal ke tidak. Bila tengok kaedah tu, ulama ambil mudarat. Saya nak cerita satu hadis Nabi, Pak. Yalah, kita kongsi. Ada seorang Arab Badui, dia jumpa Nabi SAW. Masa tu dia ada penyakit. Dia ada penyakit. Lalu Nabi tanya, penyakit mu ni nak berubat ke mana? Nabi tanya. Lalu dia kata, kampung aku penyakit ni nak berubat minum air kecil unta. Air kecil unta najis. Air kecil unta najis. Tapi disebabkan untuk berubat, Nabi SAW benarkan. Sebab untuk berubat. Jadi isu-isu yang lebih kurang sama. Cuma saya nak sebut bahawa hari ni yang sampai kepada negara kita, contoh vaksin mRNA vaksin Pfizer. Alhamdulillah, saya baca dan saya ada tulis artikel dalam Facebook saya, Twitter, saya cerita pasal bahan dalam Pfizer. Facebook Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin. Tengku Muhammad Fakhruddin. Tengku Muhammad Fakhruddin. Ada artikel. Tengku Muhammad Muka muka tengok. Jadi dalam artikel saya tulis, dalam vaksin Pfizer ni, dia sebenarnya ada benda, Pak. Pertama ada mRNA. Yang kedua ada lemak, lipid. Yang ketiga dia ada garam. Garam ni tujuannya nak balancekan pH, asid dalam tubuh. Supaya asid dalam vaksin sama dengan asid dalam tubuh. Yang keempat dia ada sukroh, gula. Jadi kalau kita tengok bahan dia, mRNA ialah jarang-jarang kita ambil lah. Tapi protein macam masuk ni lah gula kawah. Gula kawah kan. Ada apa? Ada kita masuk sup giabok. Sup giabok ada apa? Ada protein. Daging. Okey, dia ambil satu. Dia ada ambil satu sedikit bahan daripada protein tu, iaitu kita kata ambil mRNA saja, dah ambil daging. Lepas tu ada lemak, minyak. Lepas tu ada apa lagi? Ada garam. Ada garam. Ada gula. Jadi ada repah pula. Dan kalau kita kata kita makan sup giabok, kita rasa halal ke tak? Rasa kita makan sup giabok halal. Jadi patut tak ada isu lah. Sebab bahan lebih kurang sama. Cuma secara kimia berbeza. Tapi ada isu yang kedua lah dari sudut Sinovac ni. Sinovac ni dia lain sikit, Pak. Sebab Sinovac ni dia saya sebut tadi kan, dia dibiokkan kan. Dia kena menggunakan Verocell. Verocell tu bila dia nak biokkan, ialah Verocell tu diambil daripada sel ginjal monyet. Sel ginjal monyet. Tapi sebenarnya Verocell ni dia nak jadi baja macam tanah. Dia jadi baja macam tanah. Lepas pada dia biokkan virus tu, dia akan suci balik. Dia akan bersih balik sehingga tak ada dah kesan Verocell dalam cuci habis. Dia sebab macam contoh kita tanah lada lah. Kita letak baja teh ayam. Kita tanah lada, kita letak baja teh ayam. Lada kita makan tu ada dah kita ayam. Tak ada dah. Tak ada dah. Ada lada lah. Ada lada lah. Jadi gitulah lebih kurang dengan vaksin Sinovac. Jadi bayangkan Majlis Ulama Islam Indonesia, Majlis Ulama Islam Indonesia, sebab Sinovac ni lindung dengan guna. Okey, dia pergi ke kilang, dia buat kajian, dia tengok daripada awal proses, dia pun buat satu keputusan. Dia kata vaksin ini halal kerana apa? Pertama, tak ada unsur babi. Yang kedua, tak ada unsur haiwan. Yang ketiga, dia kata memang dia ada kontak dengan siapa? Dengan najis yang mutawasitah, najis sederhana. Sebab Verocell tadi kan, kita kira sebagai najis, tapi dia sudah disucikan. Mana dia cerita bagaimana vaksin tu disucikan dengan proses penyelungan dengan air suling. Dibasuh macam kita lah baju kan. Kita kena tahi, kita basuh beradang apa semua, hilang. Begitulah contoh macam vaksin. Jadi Majlis Ulama Islam Indonesia kata vaksin Sinovac ini pun halal. Jadi gitulah. Noyaknya penerangnya terperinci daripada doktor kita yang berdekatan dengan duduk di hospital USN ni. Di kerja USN. Noyaknya vaksin ni Allah. Orang bukannya semata-mata buat gitu saja-saja dak. Noyaknya kita berasa deriang rasa. Pasoso dia. Jadi kita baca komen rakyat dalam akademik kita lah. Rakyat dalam page akademik kita dalam ruangan komen. Sebelum tu minta semua minta tolong like dan share page rakyat akademik dan pakat komen belakang. Nak tanya dalam ni. Nak jumpa tak boleh dah. Nak jumpa sama-sama tak boleh doktor sibuk. Ni. Masa dalam ni lah kita nak jumpa, nak kira, nak kata gapo, nak kata lagi lah. Jadi kita akan baca, boleh tanya sebagainya. Okey. Okey, kita tengok dah.
hak mana kata mana tuan murid, tuan murid mesti semangat dah hari ni. Semangat dengan doktor ni, doktor kecek semangat dah. Jadi kita pun kena semangat juga hari ni. Soalan ada yang kata okey daripada Siti Masalini Ismail. Ismail dikata soalan ada yang kata Pfizer dan Sinovac ni akan diberi ikut taraf pangkat. Pfizer ni untuk pegawai atasan orang-orang penting. Sinovac ni untuk masyarakat ramai-ramai, hak rakyat biasa-biasa. Ada taraf pula ni. Lepas mana tu? Yalah isu tu saya berasa dah isu tu pasti ada orang akan tanya. Yalah, sebab hari ni gagal dah ni. Gagal hari ni. Kalau kita kira yalah sebab isu politik kan. Dia campur isu kesihatan, campur isu politik. Jadi ada orang ambil main isu lalu. Dia sebenarnya saya nak bagi tahu adik-kakak sekalian. Pertama sekali, bila mana Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun dalam bagaris panduan kita, kita letakkan dia ada 3 fasa. Pertama, kedua, ketiga. Fasa pertama untuk frontliner. Cuma dulu bila orang sebut untuk frontliner, kan masa tu gambar geger kan. Dia kata apa? Kena bagi dulu ahli politik ni suntik belaka. Kami tak akan suntik, kami tak akan cocok vaksin selagi mana ahli politik ni tak cocok vaksin. Kita dengar dulu kan. Ada orang khabar gitu. Jadi learn ni dia pun letak lah. Letak pula lah. Letak. Dia pun letak. Bila betul orang tamu sekali. Kita ada betul kita. Jadi dia letak juga antara termasuk dalam frontliner ini adalah ahli politik. Sebab apa? Sebab dia kira jumpa ramai orang. Satu lagi dia menambahkan keyakinan. Dia sebenarnya tak ada taraf. Sebab apa kita bagi frontliner dulu? Cuma ialah isu silap sikit-sikit tu memang biasa. Nak guana, kita manusia bukan sempurna. Dahlah benda ni program baru. Nak dilaksanakan seluruh negara, nak dilaksanakan dalam masa yang sekejap. Jadi memang akan ada masalah-masalah yang timbul. Yang tu memang kita tak dinafikan. Cuma secara dasarnya memang dah betul buat. Pertama, frontliner. Termasuk kesihatan, askar, termasuk nanti dikata kalau ada vaksin lebih akan masuk guru. Cuma yang dia akan bagi yang depan-depan dulu. Lepas pada itu masuk ahli politik. Bukan sebab tarah dia ahli politik. Sebab dulu ramai juga minta ahli politik cocok dulu. Jadi dia pun masuk juga. Yang kedua adalah orang tua dan yang ketiga adalah kita semua. Lepas tu dia tanya dah apa vaksin Pfizer saja bagi fasa 1. Dia sebenarnya isu stok vaksin. Stok ada. Kena faham bahawa sekarang ni saya sebut dalam banyak artikel yang kalau kita bacalah berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan ketidaksamaan rataan di seluruh dunia. Memang isu vaksin ni satu isu yang cukup mencabar. Bagaimana lebih kurang dalam 70%. Saya sebut lebih kurang dalam 70% ataupun lebih stok vaksin dunia ni dipegang oleh kuasa-kuasa besar. Negara-negara kuasa besar. Itu masalah yang utama. Dan kalau lepas tengok pun bila dia buat kajian kan dia hari ni, antara negara yang paling tinggi sekali disuntik rakyat dia adalah Israel. Israel. Kita pula duk sebar kata Israel pula jauh IT dah. Israel hari ni lebih kurang dalam 80% rakyat disuntik. Ada 100 orang rakyat ni 80 dah. 80 hari dah. 80 dah. Yang kedua baru masuk negara UAE. Lepas tu barulah masuk US, UK. Nak kata 70% stok vaksin ni dah boleh ke kuasa besar dah. Sebab tu saya bila mana kita ni dapat vaksin Pfizer juga, saya kita ucap terima kasih lah kepada PM, kepada orang yang berusaha. Yang PM kita lah. Kerajaan dah boleh bagi tu. Untuk boleh juga Pfizer. Bayangkan Indonesia guna Sinovac belaka. Sinovac belaka. Indonesia, Turki pun sama guna Sinovac. Lambat-lambat jadi orang kata berapa Indonesia buat dulu. Malaysia tak boleh lagi. Sebab kita tunggu Pfizer. Kita tunggu stok tu. Tapi Indonesia dia semua dah bagi Sinovac. Dan hari ni Indonesia hampir 1 juta lebih orang disuntik dan alhamdulillah tak ada masalah. Dan Jokowi dah suntik 2 dos. Mana PM kita 1 dos baru Pfizer, tapi Jokowi dia dah suntik 2 dos vaksin Sinovac. Dia tahan berapa lama tu? Dia isu vaksin ni lah Pak. Dia kajian dia kemungkinan akan tahan dalam masa bertahun juga. Mungkin ambil 3 tahun, mungkin ambil 5 tahun. Tapi by tahun tu, contoh tahun pertama kita suntik, mungkin protection kita saya bagi mudah 100%. Contohlah kan. Lepas pada tu dia akan berkurang. Makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Kena suntik pula Dia biasa ikut sejarah dunia.
penyakit yang baru macam pandemik sebegini kan, dia semacam apa, macam dulu kita ada pernah dengar flu kan, bird flu, kita pernah dengar SARS kan. Hari ni kita ada MERS-CoV pula. Dia sebenarnya penyakit ni dia mari musim-musim. Kalau kita tengok kajian, biasanya lebih kurang dah 3-4 tahun tu dia akan hilang. Hari ni kita tak ada dah cek SARS. Jadi COVID ni pun dia akan gitu, dia akan hilang. Cuma waktu masa mula-mula tu impaknya besar sangat banding dengan pandemik sebelum ni. Sebab apa? Sebab kita kan dunia globalisasi. Bayang masa tu travel daripada China, merata-rata orang pergi ke China. Lepas tu orang pula mudah berjumpa. Jadi sebab itulah penyakit ni dia bagi kesan yang teruk lah pada dunia. Jadi seterusnya kita tengok pula dah tu hal lain. Ya alhamdulillah jelas dah. Lepas tu ada pula orang kata orang yang membangkang ini sebab tak kena. Hari tu vaksin dari benda haram. Lah ni bagi vaksin ikut darjat. Pelbagai poin diketengahkan. Okey. Berapa sekat tu langganan lain internet dia sekat-sekat jari pasal dia ada. Tak nampak pula gambar. Tak nampak? Nampak dah. Nampak gambar tu. Okey. Jadi jelaslah dari ni beri info saya suka. Gambar tak ada. Gambar tak ada pula. Okey. Okey, Muzani Muhammad dia tanya, soalan hamba ni, apa kesan kesihatan kepada masyarakat akibat daripada individu yang tak ambil vaksin? Jadi sebelum tu nak minta dulu pakat like, share dan komen. Pakat like, share dan komen, tolong sebar ke grup-grup kampung kita, grup WhatsApp, grup Facebook dan sebagainya. Tak ada juga, kita ambil telefon tu, ke mopok kita tengok, biar dengar dan sebagainya. Pasti ni hak penting ni, orang kampung kita ni lah kita nak. Jadi sebabnya kita takutnya ni lagi sebar, dia dengar kot lain. Maklumat ikut lain tu. Jadi hak ni hak penting sekali ni. Maklumat ni paling penting sekali. Kita beri direct lalu kepada tuan-tuan dan puan-puan hak kampung tu, minta tolong sebar direct dan sebagainya. Jadi doktor, soalan sekali lagi, soalan takut tak ingat, tak lupa dah. Soalan tadi, apa kesan kesihatan kepada masyarakat akibat daripada individu yang tak ambil vaksin? Dia macam saya sebut tadi kan, dia ada isu imuniti berkelompok. Isu sekarang ni, tadi saya dah sebut tentang mudarat besar kan. Mudarat besar. Jadi hari ni saya nak tanyalah adik kakak sekalian, ada tak siapa dalam benak hati dia, mana putih hati dia ni tambuh pandemik ni habis? Ada tak kita berasa biarlah pandemik ni tak payah habis pun tak apa, aku selesa dah tak gini? Ada tak berasa gitu? Ke ada kita ni memang berasa bilalah nak habis, ni nak beraya dah ni, boleh beraya ke tak? Lepas tu kita tanya sebelum beraya tu Ramadan, boleh terawih ke tak kita kali ni? Jadi kita ni kalau boleh nak suruh pandemik ni habis cepat. Sebelum raya lagi. Sebelum puasa lagi habis. Nak boleh habis sebelum puasa tu cabaran besar lah. Tapi kata kalau boleh kita nak suruh supaya pandemik ni habis cepat. Lagu mana? Dengan antaranya ialah vaksin ni. Bila mana vaksin ni ialah dia boleh membentuk imuniti berkelompok yang saya dah cerita tadi. Jadi bila ada individu-individu yang tak ada ambil vaksin. Individu yang tak ada ambil vaksin ni, kalau kita tak boleh nak capai imuniti berkelompok itu, menyebabkan proses yang kita nak buat ni, kita nak putuskan jangkitan, nak tamatkan pandemik COVID-19 ni dalam masa yang sekurang-kurangnya mungkin kita target tahun depan ataupun setahun setengah daripada kita bagi vaksin ni, ia akan menjadi masalah. Sebab tu dia kata, kalau tak ada vaksin tak apa, tak ada vaksin. Tapi tak kita, orang kata tak, sanggup tak kita nak boleh duduk dalam suasana pandemik sebegini 3-4 tahun. Pak duduk masa kuarantin 14 hari pun. 14. Kita tak tahu mana. Jadi semua. Sekurang-kurangnya Pak, kalau kita boleh start vaksin ni, capai imuniti berkelompok 80% tu, kita boleh putuskan jangkitan awal. Sebab tu sekarang ni kerajaan sebenarnya adik kakak sekalian, dia tak fikir vaksin yang macam mana. Sebab kita WHO tetapkan efektif individu sekurang-kurangnya 60%. Lepas tu kita dah tengok ujian negara-negara lain, kita tengok okey apa semua, dan kadar efektif dia pun dah okey. Sebab itulah kita kalau boleh vaksin yang semacam ni, kita nak ambil belaka. Yang paling penting matlamat kita boleh cocok seramai mana rakyat kita. Tu kena ingat. Jangan kita fikir, aku kalau boleh nak vaksin yang paling molek sekali. Aku nak vaksin panggil grade A. Tu. Kaya kan, bayar bitik dia. Aku nak grade A. Orang lain tak apa grade B. Jangan fikir gitu adik kakak. Sebab tu dia konsep dia lindung diri, lindung semua. Selain daripada nak lindung diri kita nak lindung orang lain juga. Tak kisahlah vaksin macam mana pun, yang paling penting kita capai
liputan imunisasi 80%. Liputan imunisasi 80%. 80%. Dan kita boleh tamatkan pandemik ni awal. Tu matlamat vaksin sebenarnya. Jadi adik kakak kita boleh semaya. Kalau itu kan apa lepas kat cocok belakang tu boleh semaya selalu. Sekali belakang dia saja ya. Dia waktu lepas pada cocok Lepas cocok. Kita ada orang tanya kalau orang tanya pula. Dah doktor lepas pada cocok ni kena pakai tak emas? Lepas pada cocok ni mayang boleh rapat lalu dah. Lepas pada cocok ni ada tak penjarakan fizikal? Dia sebenarnya tetap kena ada. Kena ada. Yang pertama sebab apa bang? Bila suatu vaksin tu nak masuk kita dah suntik vaksin. Hari ni ramai dah disuntik vaksin. Frontliner kita PM apa semua. Mungkin Kelantan saya dah pasti start tak lagi. Mungkin yang dalam pertama ni mungkin MB kita pun akan suntik seperti mana Perdana Menteri apa semua. Kalau MB Terengganu suntik dah semalam. Terengganu cocok dah semalam. Dia akan ambil masa lebih kurang beberapa minggu. Beberapa minggu untuk antibody itu terbentuk. Dalam tempoh beberapa minggu ini, kalau kita kena COVID kita mungkin lagi boleh kena juga COVID. Sebab apa? Sebab antibody itu tak boleh terbentuk lagi. Sebab itulah lepas pada cocok pun pelitup muka kena pakai juga. Penjarakan fizikal kena jaga juga. Kita dah tahu dah ni. Okey. Lepas pada tu kerajaan pula dia akan tengok. Sudah pada liputan imunisasi kita tinggi, kita akan tengok kes kita macam mana. Kalau kita dah confirm kita berjaya memutuskan jangkitan dan berjaya menamatkan pandemik ini, maka kita boleh kembali balik kepada normal yang asal. Sebab kena ingat juga kadang-kadang kita dah cocok dah vaksin. Kan saya panggil tadi saya bagi contoh mula-mula tadi kan virus boleh melompat virus boleh melompat. Dia melompat saya mungkin tak kena saya mungkin buat vaksin dah. Saya mungkin tak kena COVID. Sebab saya ada immunity, saya cocok dah. Kemungkinan tak cocok lagi. Jadi kalau masing-masing pakat tak pakai mah lah ke, dia netting kepada orang tak kena lagi. Jadi sebab itu sekarang ni dia saling melengkapi. Kalau dulu kita ada satu bentuk perlindungan, sekarang kita ada dua bentuk perlindungan. Pertama, perlindungan face mask, perlindungan fizikal, tambah bagi kita kena virus. Ni tambah bagi kita kena virus. Yang kedua, perlindungan vaksin dengan cara macam mana? Membentuk imuniti tubuh supaya tubuh kita tu boleh lawan virus. Okey. Jadi pakak-pakak kata promote buat kita ni, vaksin ni pakak kena itu. Kalau salah satu dah keluarga kita tak guna, tak pakai, tak cocok kat, habis kena dia. Habis kena dia kata ada ni nak bawa ada. Habis tu nak mampu dah. Wah tepat tak kena tu vaksin, tak kena apa, tak buat vaksin tu kan. Dia netting gitu. Itu mula. Betul. Betul. Contoh tu betul. Jadi itulah. Di soalan seterusnya doktor. Dia apa kanak-kanak ni tak diberi vaksin ni. Macam mana jaminan keselamatan untuk mereka? Okey. Lepas tu bila kita lah, saya sebagai kesihatan awam kan, public health kan. Dulu orang tak nampak mana, dulu orang suruh doktor bedah pakai tulen. Lain ni orang suruh rupanya ada juga doktor kesihatan awam, public health. Jadi bila kita public health ni dia melindungi kesihatan awam. Bila kita nak buat satu polisi kesihatan awam, contohnya polisi vaksin ni, kita akan melihat pertama dia bagi manfaat yang terbaik, manfaat yang orang panggil apa, sebaik mungkin kepada orang yang paling ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat itu ia kena dibuktikan dengan kajian sains yang tepat. Dia kena ada bukti kajian yang kita pastikan betul-betul dia selamat, dia efektif, baru kita boleh ambil vaksin ke apa semua ke sebagai satu polisi kesihatan awam. Pertama, isu kanak-kanak. Bila mana Pfizer dan mana-mana vaksin lain, dalam ujian klinikal dia ada 3 fasa klinikal, 1, 2, 3. Ujian fasa klinikal yang ketiga tu, yang paling besar sekali tu, dia tak melibatkan umur 18 tahun. Masa mula-mula dia buat. Sekarang ni baru ada dia buat. Sekarang ni baru ada. Tapi keputusan tak keluar lagi. Sebelum ni dia ambil yang umur 18 tahun ke atas belaka. Jadi bila mana kita ni kesihatan, kita tak ada data selamat ke tidak. Contoh macam ibu mengandung. Kita sebut ibu mengandung, ibu yang menyusukan anak tak boleh ambil vaksin. Sebab apa? Sebab kita tak ada data. Kajian itu baru dibuat. Jadi kita tak ada data, kita tak boleh nak sacrifice, nak korbankan keselamatan rakyat kita. Sebab itulah saya tegaskan sekali lagi, untuk melindungi orang sebegini, nak lindungi orang tak boleh ambil vaksin, contoh perempuan mengandung, contoh kanak-kanak, contoh apa lagi tadi, contoh orang yang ada severe anaphylaxis. Severe anaphylaxis ni penyakit banyak tak ada masalah, Pak. Dia ada beberapa sebab. Contoh umur yang pertama umur 18,
Yang kedua, umur 18 tahun ke bawah, kanak-kanak. Yang kedua, perempuan ibu mengandung ataupun ibu tengah menyusu. Dan yang ketiga adalah orang yang dia ada masalah kepada immune dia, immune, masalah autoimmune dia, antibody dia kurang apa semua. Yang keempat dan yang ketiga, yang keempat tu orang yang ada severe anaphylaxis. Maknanya kalau dia makan, dia punya alahan dia tu bukan alahan naik bitak merah ni. Alahan naik bitak merah ni biasa. Dia alahan dia tu sampai dia boleh pengsan. Alahan dia tu sampai tekanan darah dia rendah. Jadi orang yang macam ini dia tak boleh ambil vaksin. Nak lindung macam mana? Macam soalan tadi ya. Nak lindung kanak-kanak macam mana? Perlindungan melalui imuniti berkelompok. Imuniti berkelompok. Herd immunity. Tu konsep dia. Macam saya sebut orang lain pakai cocok belakang, pakai map belakang lah. Jadi dia dilindungi lah. Dilindungi lah. Sebab tu kita ambil 80%. Kita tak kata 100%, kita kata 80%. 20% tu golongan macam ni. Golongan yang macam itu. Golongan macam ni. Betul Pak. Jadi adik kakak lagi tu lah ayatnya mak kita ni di mana ayat 20% lagi 20% lagi itulah. Mana kita nak lindunginya sebabnya golongan-golongan ni lah yang kata berpotensi kata akan jadi masalah. Jadi disebabkan oleh kita. Kita dari golongan 80% ni tak ambil. Kita golongan 80% kata nyakit gini kata apa halat sedangkan ulama besar sekali. Ulama lebih tinggi daripada kita ni, pengetahuan sebagainya ni adalah lebih tinggi daripada ulama ngaji tu. Mengatakan bahawa diharuskan. Betul Pak. Diharuskan ambilnya vaksin ni. Bagi apa kita ni dari kerakeng kata nak. Kerakeng kau si ambil. Kok mana kita nak lindungi kanak-kanak, nak lindungi orang kena apa immunity rendah, antibody rendah sebagainya, kita ni hak segar ni lah kita kena ambil. Sebab kita ni pergi mari. Pergi mari, pergi jalan situ, pergi jalan sini, kerja lagi. Bapak semua nak saga. Ekonomi ni kau kata walaupun kita dalam kerajaan Malaysia sekalipun, orang kerajaan nak tutup mula, nak PKP semula dia memarah. Betul. Jadi kita dah ayatnya adik kakak bahawa mak ayah memang kena. Paling tidak kata pakat kerah belaka anak-anak kita sendiri pun pakat kerah kalau tak ada penyakit ke satu yang berkaitan dengan antibody rendah sebagainya, pakat kerah belaka untuk buat vaksin. Apabila kena siapa masa dianya. Jadi soalan seterusnya ramai soalan dia. Ni pula bagaimana kesan vaksin ke atas orang penyakit. Saat ni ayat dah ni. Jadi gitulah adik kakak. Saya tak soalan tu tadi saya nak tambah sikit. Saya baru ni dalam 26 hari bulan Metro ada call temu bual. Tapi Metro hari kami lepas lah. Tajuk dia tu dia kata dia tanya saya berkenaan dengan warga emas. Dia tanya saya, warga emas ni selamat ke tidak nak ambil vaksin? Orang yang ada penyakit selamat ke tidak nak ambil vaksin? Saya nak bila kajian dia buat kan. Bila kajian sebab yang pasal kedua ni orang emas, warga emas pula kan. Orang-orang tua kita. Okey, di Amerika Syarikat daripada 23 juta orang yang disuntik, 23 juta orang ni. 23 juta orang dah kena cocok vaksin. Bayangkan situ hanya ada beberapa persen yang ada kesan sampingan. Kesan sampingan pula panggil apa? Ringan ke sederhana. Kesan sampingan ni ringan ke sederhana. Contoh maksudnya dia kata pening kepala. Contoh dia jadi sakit kepala. Dia pening musing kan. Pening musing. Panggil apa? Sini panggil apa? Kalau pening musing itu. Pening dia. Ni lalak tu. Dia jadi dia satu, lepas tu dia jadi lemah-lemah badan. Lemah badan. Demam kurang. Dia tiga ni orang utama. Pening kepala, headache, dizziness dengan satu lagi dia sebut sebagai lengah badan, fatigue. Kemungkinan kesan. Ada jadi kesan daripada mereka tu lah. Kesan sampingan tiga ni. Tapi dia kata tiga-tiga kesan sampingan ni beberapa hari akan pulih. Beberapa hari. Beberapa hari. Maksudnya tidak dalam rutin sehingga selama beberapa hari segar. Tapi yang paling menariknya paling menariknya adalah bila dibandingkan orang tua dengan orang muda, rupa-rupanya orang tua lagi kurang kesan sampingan. Orang tua lagi kurang kesan sampingan banding dengan orang muda. Kuat lagi. Sebab itulah saya sebut bahawa orang tua yang ada banyak penyakit lagi aula untuk ambil vaksin ni. Kenapa? Kerana boleh lindungi dia kalau dia kena COVID lagi teruk.
Oh. Bayangkan COVID-19 ni 1/100 orang akan mati. Ya. Kita ada 100 orang, satu orang kena, kemungkinan seorang ni akan mati. Seorang ni siapa? Kemungkinan orang tua, kemungkinan orang yang ada banyak penyakit, Ya. tu seorang akan mati. Tapi kalau kesan sampingan, kan dulu kan ada viral doktor, yalah saya tak mau sebut nama siapa-siapa. Dia kata 1/100. Ada pernah tengok viral tu? dengar. 1/100 ada kesan sampingan ni. 1/1000 ada kesan sampingan ni. kesan belakang. 1/10,000 ada kesan sampingan ni. Kesan sampingan tu semua kalau yang dia sebut itu semuanya akan pulih dan akan kembali normal. Tapi kalau mati apa kan apa? Mati dah apa dah. Boleh revert balik tak? Tak boleh dah. Jadi kita nak buat mana? Buat kesan sampingan yang kena sedikit dan sederhana dan boleh pulih berapa hari Daripada mati dah. ataupun kena COVID 1/100. Kalau daripada 100 orang, satu orang ni kemungkinan akan mati. Ya, ya. Jadi tu saya lontarlah pada adik-adik kakak sekalian untuk kita fikirlah ke mana. Jadi pakat dengar belakang dah. Jadi sekali lagi hang mohon pakat like, share dan komen. Panah dah ni, doktor panah, kita pun panah juga dia. Panah ni. Jadi pohon like dan share dan komen dalam dalam Facebook ni serta sebarkan kepada semua grup-grup kampung kita, sama ada di Pekak hingga ke Lubuk Pokok tu. Lubuk Pokok sehinggalah hujung Lubuk Pokok adalah hujung tu. Hujung dalam Dundumi. Hujung Lubuk Pokok tu sepadan lah dengan Bacok. Dekat Banggu ni. Hujung dia. Jadi pakat sebar ke kampung rakyat ke mokpok kita, kampung ni. Kita nak jelas ni, nak royak ni bahawa tak ada yang kesal. Ada kesal pun tapi tidak membawa ke lama. Mudarat yang besar dan dia akan pulih beberapa hari. Pulih beberapa hari. Jadi itulah royaknya. Jadi ni ada tu jadi kalau lepas cocok lah, lepas cocok lah. Okey, soalan sebenarnya lah. Lepas cocok tu lah. Apabila lepas cocok tu hok mana ada imuniti tinggi dia pakai topi tu. Lepas pakai topi. Jadi dia ni boleh kilah semaya rapat-rapat sebagainya ke gana nanti. Dia masih tak lagi. Tak boleh lagi. Kita jelas dah tadi. Dia sebenarnya dia saling melengkapi dua ni. Kan kita sebut dah tadi kan. Okey. Maknanya sebab dia punya mekanisme tu, mana dia punya lagu mana dia nak lindungi kita daripada COVID tu berbeza-beza. Contoh kita pakai face mask, dia tak mau bagi virus masuk je. Ya. Kemungkinan virus boleh masuk juga. Tapi ada proteksi yang kedua, iaitu kita ada antibody melalui vaksin. Jadi macam kita nak bagi contoh lagu mana ke, kita pakai baju hujan ke mana? Baju hujan lebat. Kita pakai baju hujan dah. Pakai payung pula. Jadi payung dah kena. Payung dah kena, baju hujan pula. Jadi dua benda kita tak mau bagi kena hujan. Jadi gitulah. Dua protection. Itulah dua dos dia kata tu. Dia bukan gitu. Bukan gitu. Dua dos lain pula. Dia gini. Untuk dapatkan antibody, untuk bentuk antibody yang penuh, pertama dia ada pelbagai jenis vaksin lah. Kebanyakan vaksin memerlukan 2 dos. Ada satu saja vaksin yang memerlukan 1 dos. Iaitu vaksin baru nama dia Johnson & Johnson. Vaksin baru tak masuk dia Malaysia. US pun masih tak gunakan lagi. Vaksin baru. Yang lain semua perlukan 2 dos. Dia guna. Okey, 1 dos, dia akan bentuk contoh 50% perlindungan. Bila sampai 80%, 70% ataupun 90% tu, dia kena suntik satu lagi dos. Selepas 2 minggu. Dia kesan 2 minggu. Pertama contoh cocok, dia bentuk 50%, masuk sekali lagi, dia baru dia jadi 4. Baru dia jadi penuh. Dia sebagai contoh kita ni, COVID ni kita rasa macam berat sangat. Tapi anak kita biasa je. Kita pergi cocok anak kita berapa lama? Cocok BCG ke kan? BCG sekali je bang. Sekali ya. Dia ada satu lagi yang panggil detect. Dia yang 2 bulan ya. 2 bulan dia. Masa baru lahir. Kita pergi 2 bulan. Baru lahir. 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke 6 bulan. 3 kali kita cocok tu. Anak kita tu. Kita kali cocok. Satu lagi yang cocok 9 bulan. 9 bulan tu MMR. Dia cocok 2 kali. 9 bulan sekali, setahun sekali. Sama je sebenarnya. Tapi dia ada vaksin yang pernah kita dengar sebelum ni, yang cocok sekali je. Contoh vaksin apa bang? Pernah pergi umrah tak? Ada lagi. Siapa dulu pernah pergi umrah, pernah pergi haji, dia akan cocok satu vaksin untuk penyakit meningitis, meningococcal. Meningococcal perlu sekali je. Dia sebenarnya benda ni biasa je. Tu vaksin juga panggil dah. Vaksin juga. Vaksin juga tadi. Itulah.
yang dikata bahawa mak kita ni mak hodok apa tu biar jelas tu dia. Vaksin ni semua vaksin belaka. Betul. Pakai vaksin hanya COVID-19, COVID-19 ni vaksin ni. Bukan itu dah. Jadi pakak kata ni jadi orang molek guna bahasa Kelantan orang kemah doktor. Kelantan berapa tahun dah sini? Baru 2 tahun. 2 tahun. Kalau habis makan tu lah. Kan Kelantan rapat molek dah. Jadi alhamdulillah jelas molek puas hati petani. Jadi insya-Allah lah harap di rakyat dalam demi ini jelas apa kemah dan sebagainya diharapkan pakak-pakak kita promote belaka apabila kena masing-masing kena cocok gilah cocok. Jangan duk risau sebagainya. Jadi akhirnya harapan doktor lah untuk khususnya untuk rakyat dalam demi ini. Sebab kita buat ni dalam page rakyat demi ni memang khas untuk rakyat demi. Sebabnya law ni kita nak pergi jumpa couple-couple tak boleh dah doktor. Betul. Nak pergi awal rapat gini tak boleh dah. Sebabnya vaksin pun tak boleh lagi ni. Tak kena lagi vaksin ni. Jadi yang kita ni jadi harapan doktor lah. Sebab doktor pun duduk di hospital USN. Bapak dia kita duduk dalam duduk pula. Walaupun kita kanu tapi rapat kita ni. Jadi itulah jadi harapan doktor kepada rakyat demi khususnya supaya bagaimana supaya benda ni semua ambil menyahut seruan Perdana Menteri dan juga kerajaan Malaysia supaya semua rakyat yang kena tu terus vaksin buat vaksin. Pertama sekali saya ucap terima kasih lah dulu. Sebab saya dengan Pa ni sebenarnya kawan semetrik dulu. Lama tak jumpa ni. Duduk metrik sekali, lepas tu saya dia sekejap. Dalam ni dia jadi orang duduk sini lah. Saya duduk lagu lain. Tapi maknanya kawan lama dulu. Jadi saya just sebagai nak tutup lah sebagai satu harapan. Ini adalah usaha kita. Kan Allah Subhanahu Wa Taala dia perintahkan untuk kita berusaha. Kalau adik kakak sekalian, kita tengok surah Maryam. Dalam surah Maryam tu Allah cerita kisah Sayyidatina Maryam. Bila mana Sayyidatina Maryam dia mengandung, dia nak melahirkan anak tu dia keluar. Dia keluar pergi ke pinggir kampung jauh daripada orang, duduk di satu kebun kurma. Dia duduk berlindung di bawah pohon kurma. Lalu Allah SWT perintahkan kepada Maryam, wahai Maryam, menggocang pokok kurma. Aku akan jatuhkan buah kurma. Adik kakak sekalian, nak gocang pokok kurma ni, kita mungkin tak boleh bayar pokok kurma. Adik-adik kakak kenal tak pokok sawit? Sawit. Kalau kita ogeh pokok sawit, jatuh tak? Boleh ogeh tak pokok sawit? Dia lebih kurang gitu pokok kurma. Mana? Kalau kita ogeh, dia tak akan keluar, tak akan jatuh buah tu. Tapi dalam Maryam tengah mengandung. Sangat mengandung. Itulah ulama kita sebut bagaimana Allah ajar kita nak usaha sebelum kita bertawakal kepada Allah. Jadi vaksin ini begitulah, iaitu satu bentuk usaha kita, gerak kerja kita, kerjasama kita, saling tolong menolong kita untuk kita sama-sama berusaha bagi menamatkan pandemik COVID-19. Usaha, lepas pada tu kita bertawakal kepada Allah, insya-Allah hidup kita akan kembali normal. Pandemik ni akan tamat. Dengan apa? Dengan kerjasama kita semua. Pertama, kita jaga belakang tu. Pakai topeng muka, kita jaga jarak kita. Yang kedua, kita pakai ambil vaksin belakang. InsyaAllah, lindung diri, lindung semua. Jadi bos cakap tu lah. Bos cakap tu. Banyak ni. Kalau kita jemput ni bayar mahal ni. Kalau tu bakar ni. Tapi itulah, sebelum akhir majlis kita pada petang ni, maka pihak kami lah daripada page Rakyat Akademi, kita sebelah ada kakak gi tubik gi semaya tu sebagainya tu. Jadi kita mempersembahkan lah tayangan ucapan Perdana Menteri sebelum ini dan juga detik-detik bersejarah Perdana Menteri serta Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia yang sebagai orang pertama yang mengambil vaksin COVID-19. Jadi itu berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan.
Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja. Pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Jadi perkara yang penting untuk perlu diperhalusi tentang prosedur bagi suntikan vaksin COVID-19 ini, bagi COVID-19 ataupun vaksin COVID-19 menggunakan picagari low death volume ataupun LDV yang mana digunakan untuk mengurangkan pembaziran setiap titisan vaksin COVID-19. Itu dia picagari yang digunakan, low death volume, disuntik ke dalam vial vaksin COVID-19 Comirnaty. Setiap satu vial itu boleh menghasilkan lebih kurang 6 dos suntikan, yang mana vial itu ataupun kandungannya telah pun dilarutkan dengan 0.9% sodium chloride untuk memastikan keberkesanan 6 dos suntikan itu akan dapat dihasilkan. Dan picagari itu digunakan apabila low death volume itu digunakan untuk mengurangkan pembaziran apabila kalau penggunaan picagari biasa 0.08 ml lebihan cecair akan dihasilkan dalam picagari yang biasa. Namun untuk low death volume ataupun low death volume syringe ini, ia dapat mengurangkan 0.08 ml pembaziran cecair khususnya kepada vaksin COVID-19. Dan picagari ini kebiasaannya digunakan untuk pemberian insulin dan juga untuk beberapa perkara-perkara imunisasi yang digunakan bagi mengelakkan sebarang pembaziran cecair. Seperti yang dimaklumkan dalam borang kebenaran itu, suntikan akan disempurnakan di bahu penerima dan 1 dos suntikan akan diberikan. Ini merupakan amalan dan juga protokol biasa bagi pemberian imunisasi. Low death volume syringe ataupun picagari LDV dicocok masuk ke bahu yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dicabut keluar. Alhamdulillah, sempurna sudah proses suntikan dos pertama bagi vaksin Comirnaty Pfizer BioNTech untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini satu gambaran yang membuka mata seluruh rakyat Malaysia tentang bagaimana kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi individu terawal bagi menerima vaksin ini dalam kita mendidik dan juga mengajak seluruh rakyat dan juga masyarakat Malaysia supaya menerima vaksin COVID-19 dalam kita mencapai imuniti kelompok. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang kad yang tertulis lindung diri, lindung semua, dan juga memegang surat dan juga borang kebenaran ataupun consent form bagi proses protokol biasa untuk imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Untuk amalan yang telah pun digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, selepas vaksin COVID-19 diberikan, akan ada jeda masa sehingga 30 minit untuk setiap penerima
supaya berehat terlebih dahulu untuk memastikan agar sebarang tindak balas ataupun reaksi ataupun kesan-kesan alahan segera yang boleh berlaku terhadap tubuh badan penerima akan dapat dikenal pasti oleh pegawai perubatan di pusat kesihatan yang memberikan vaksin tersebut. Jadi 30 minit itu adalah masa untuk penerima berehat dan memastikan sekiranya ada sebarang tindak balas ataupun reaksi badan terhadap penerimaan vaksin COVID-19 tersebut perlu dimaklumkan kepada pegawai perubatan yang mengesahkan pemberian vaksin bagi COVID-19. Sebelum kita mendaftar untuk menjadi penerima vaksin COVID-19, ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi khususnya kepada golongan yang berisiko tinggi ataupun golongan yang dikecualikan daripada untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Buat ketika ini, menurut kepada bahagian penyelidikan di Kementerian Kesihatan Malaysia, belum ada sebarang pembuktian kepada ujian vaksin COVID-19 yang akan dilakukan kepada individu berusia di bawah 18 tahun ataupun kepada golongan kanak-kanak khususnya. Disebabkan itu, dengan peruntukan yang telah pun diletakkan oleh pihak kerajaan dalam belanjawan 2021 sebanyak lebih 3 bilion ringgit untuk memastikan lebih daripada 80% rakyat Malaysia mendapat ataupun mencapai kepada tahap imuniti kelompok dan juga untuk mencapai tahap herd immunity tersebut. Jadi dalam hal ini kita memberikan vaksin terlebih dahulu kepada golongan petugas barisan hadapan, kemudian kepada golongan warga emas, diteruskan kepada golongan dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Cuma ada beberapa golongan juga yang akan turut diberikan perhatian penuh, khususnya kepada mereka yang berisiko mempunyai penyakit-penyakit yang sudah pun berada dalam tubuh badan, penyakit 3 serangkai, immunocompromised dan juga mereka yang mempunyai beberapa kesan ataupun reaksi terhadap ubat ataupun alahan terhadap ubat yang akan diberikan perhatian penuh oleh pakar-pakar perubatan ataupun pegawai perubatan. Ya, yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, disuntik dengan vaksin COVID-19. Juga antara individu terawal yang menerima vaksin kombinasi Pfizer-BioNTech. Selesai sudah Tan Sri Dr. Hisham mendapatkan kod jempol tadi dia selesa lepas menerima vaksin dan akan menuju terus ke bilik pemantauan. Tan Sri.